Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, yang saya kasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Seksyen 7, dan tidak saya lupakan Tuan Haji Luqman dan keluarga yang sudi menjemput saya yang kerdil ini untuk berkongsi sedikit pengetahuan yang tidak seberapa. Para asatizah juga tidak dilupakan, datuk-datuk dan datin-datin, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu, untuk menambahkan pengetahuan mengenai agama kita sendiri, khususnya kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, satakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang bermaksud, akan berlaku suatu zaman di mana fitnah akan mendatangi seperti sepotong malam yang kelam, seperti malam yang gelap gulita. Gambarannya ialah pada waktu pagi seorang itu beriman, apabila menjelang waktu petang dia menjadi kufur. Dan juga gambarannya pada waktu petang dia beriman, keesokan paginya dia menjadi kufur. Keadaan seorang Islam ketika itu yang terdedah kepada fitnah adalah lantaran mereka menjual agama dengan mata benda dunia yang sedikit. Ada sebuah hadis juga yang Nabi SAW bersabda kepada Huzaifah Al-Yamani. Nabi memberi amaran mengenai akhir zaman akan terdapat du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qazafuhu fiha. Barang siapa pada akhir zaman nanti akan terdapat para penyuruh kepada neraka Jahannam. Barang siapa yang terpengaruh, yang menyahut seruan mereka itu, kata Nabi, maka mereka akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita berada pada malam ini majlis ilmu. Kalau kita lihat ke langit, kemungkinan banyak bertaburan bintang-bintang yang bercahaya. Punya kita mengkagumi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Maka kata ulama tafsir, begitulah juga gambaran penduduk langit dari kalangan para malaikat apabila mereka melihat ke bumi, terdapat majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir, maka seperti mana kita kagum kepada bintang di langit, maka begitulah juga para malaikat melihat dan memberi perhatian kepada kita yang berada di bumi di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam yang singkat ini
Kalau saya berikan, saya ada edarkan beberapa helai halaman mengenai perbincangan pada malam ini. Kalau kita lihat di situ, saya minta maaf, tidak semua yang mungkin dapat, sebab semalam sebenarnya saya photostat banyak. Sebahagian besar saya bagi satu ceramah di masjid di Puchong. Jadi bakinya hari inilah saya bawa. Saya tak sempat nak photostat yang lain. Maka apa yang ada itulah mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat bawa balik sebagai satu bekalan panduan ilmu untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, supaya kita tidak terjebak atau terpengaruh dengan salah satu daripada bentuk ancaman akidah pada zaman ini yang diistilahkan sebagai fahaman liberalisme. Jadi kalau lepas ni tuan-tuan, bila kita balik ke rumah, sama ada keluarga kita atau jiran kita tanya, tadi mengaji apa dekat surau tadi? Nak jawab apa tu? Kalau nak baca balik tajuk ni, tergeliat apa ni, lidah kita menyebutnya kan. Jadi dia punya tajuk ni pun berlapis-lapis. Jadi mudah saja kita bagi tahu bahawa pengajian perbincangan di surau pada malam ini adalah mengenai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dia tidak lari daripada yang kita sebut sebagai perbincangan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Cuma yang nampak baru sini ialah olahan dia, dengan yang disesuaikan dengan bentuk cabaran dan ancaman yang baru. Bila kita buka sukatan pengajian ilmu tauhid yang terkenal, yang telah lama bertapak dalam pengajian di Nusantara ini, kita ambil contoh kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Tuan Minal, kitab Farida Al-Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, dan kitab-kitab yang lain, kitab Baqarah Al-Amani dan sebagainya. Khususnya kitab Jawi yang ada kita belajar tauhid yang dikenali dengan pengajian sifat 20. Perkara tadi adalah berfaedah, bermanfaat, kerana ia adalah ilmu. Ianya adalah dalil-dalil untuk mengenal Allah. Cuma lagi kita kena faham bahawa tabiat, nature pengajian akidah tauhid ini, dia mempunyai sifat dinamik. Ia mesti dihuraikan, mesti dijelaskan dengan tujuan, dengan motif untuk menyelamatkan, untuk melindungi dan mempertahankan akidah kepercayaan umat Islam sesuai dan seiring dengan cabaran dan ancaman semasa. Maka para masyayikh ataupun ulama yang mengarang kitab-kitab tauhid ini, ketika mereka mengarang kitab tauhid, fahaman-fahaman yang moden yang saya sebut dalam lampiran ini belum lagi zahir ataupun terserlah nyata sebagai satu fahaman yang amat mempengaruhi umat Islam. Maka bila kita nak mengaji balik tauhid, kita nak pegang balik kepada asas ketauhidan Allah SWT, maka kita kena sesuaikan dengan apakah bentuk ancaman yang mengganggu dan menggugat akidah tersebut, dengan asas dan tapak yang sama. Maknanya para ulama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengarang kitab-kitab akidah tauhid sesuai dengan serangan pusingan pertama, iaitulah ketika umat Islam dilanda dan diserang dengan falsafah Yunani Barat yang asing, yang ketika itu ulama-ulama bila mengkaji mengenai ilmu tauhid, antara isu yang besar ialah adakah alam ini qadim, alam ini sama-sama wujud serentak dengan Allah atau tidak. Sampai pendapat ini Imam Ghazali kata siapa pegang boleh menjerumus seseorang kepada kekufuran. Itu pusingan yang pertama. Jadi bila dunia Islam diserang dengan pusingan pertama, ulama-ulama pun mengarang kitab-kitab tauhid sesuai munasabah dengan bentuk serangan tersebut. Tetapi apabila berlalu masa, iaitu kalau kita sebut di sini berlaku serangan pusingan kedua, iaitu serangan pemikiran, dia sudah datang dalam bentuk, dalam wajah, dalam package yang baru. Maka menuntut kepada para agamawan, para penuntut ilmu agama, untuk mereka membongkar semula kesesatan, kepalsuan, penyelewengan dan kegelinciran akidah yang boleh diakibatkan oleh serangan moden dalam bentuk yang baru ini. Maka apa yang saya usahakan ini tidak lebih daripada
kita menumpang saja ilmu-ilmu para ulama yang terdahulu, cuma saya sesuaikan bentuk ancaman yang baru. Sepatutnya kita sudah sampai kepada peringkat pengarangan atau pembukuan, pentadwinan atau pendokumentasian ilmu akidah tauhid yang baru, supaya umat Islam dapat memanfaatkan ilmu yang baru untuk memelihara akidah mereka dengan ancaman yang baru. Jadi tuan-tuan, saya letakkan di sini yang pertama iaitu pengenalan. Kita baca sikit situ. Bismillahirrahmanirrahim. Serangan pemikiran adalah strategi baru musuh Islam dalam agenda mereka untuk menguasai umat Islam. Ini kita kena faham. Apa dia? Iaitu ketika dunia Islam diancam oleh musuh-musuh Islam. Antara yang boleh kita catatkan, ini sekadar saya sebutlah. Jadi saya tak tahulah aras saya sebut malam ni. Biasa kita mengajar dalam kuliah, lepas tu nak sesuai dengan masyarakat awam. Mungkin saya tak tahulah tinggi rendah saya cakap ni, tapi lebih kuranglah tuan-tuan, insya-Allah kita cuba dapatkan sesuatu malam ini, maklumat mengenai ancaman akidah ini. Iaitu Raja Perancis, Raja Louis yang keempat, di antara yang dicatatkan, dia kalah kepada orang Islam dalam peperangan salib. Maka musuh Islam ni ketika dia melihat umat Islam sukar untuk ditewaskan, sukar untuk dikuasai dengan kekuatan fizikal, lantaran umat Islam mempunyai kekuatan akidah yang mereka ini cinta kepada mati sebagaimana orang kafir cinta untuk kekal hidup di dunia. Maka mereka berfikir bahawa kita perlu kepada suatu perencanaan yang baru untuk dapat menguasai dan mengalahkan umat Islam. Antaranya ialah dengan menyerang pemikiran mereka. Serang dengan cara menanam bibit-bibit keraguan. Bibit-bibit keraguan di kalangan orang Islam terhadap agama mereka sendiri. Di antaranya ialah dengan melahirkan satu lapisan umat Islam yang akan berfikir untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini sama seperti cara dan mentaliti orang-orang kafir berfikir, supaya mereka ini akan dapat menjadi duri dalam daging, dapat menjadi gunting dalam lipatan, dapat menjadi apa lagi, ibarat macam-macam lah orang Melayu ni. So yang ditunggang dari kalangan orang Islam supaya dapat memporak-perandakan, dapat memecah belahkan kekuatan umat Islam dari dalam. Maka di antaranya ialah disebarkan fahaman-fahaman yang merosakkan kefahaman yang suling dan murni terhadap Islam. Semuanya telah disebut oleh Allah SWT, antaranya dalam surah Al-An'am ayat 112. Apakah bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, ada suatu ketetapan sunnatullah bahawa hidup kita ini pasti akan menghadapi cabaran. Cabaran dari segi apa? Cabaran kita nak berpegang kepada hidayat Allah. Maka Allah nak menguji kita dengan mengadakan suatu bentuk permusuhan tradisi yang sengit di antara dua pihak. Satu pendukung kebenaran yang disebut dalam ayat ini sebagai para nabi. Sekarang ni Nabi dah tak ada, maka kita mewarisi warisan pusaka ajaran Nabi. Dia akan bertembung dengan siapa? Dengan pendukung kebatilan, kesesatan dan kepalsuan. Disebut dalam ayat satu pihak yang lawan Nabi, iaitulah pihak syaitan. Syaitan ni pula dia ada ejen dia, ada alat yang dia akan gunakan, iaitu syaitan yang disebut syaitan di kalangan jin dan juga syaitan di kalangan manusia. Manusia yang sedia ditunggang dan diperalatkan oleh syaitan. Apakah kaedah yang mereka gunakan untuk menyesatkan para pengikut Nabi ini? Zukhrufal qawli ghurura. Zukhruf ialah perhiasan, qaul, kata-kata yang dihias indah, kata-kata yang dilihat mengandungi racun, tetapi hakikatnya ia adalah
apa ni, kata yang dilihat mempunyai madu dan penawar, tetapi hakikatnya ia mengandungi racun yang membinasakan. Ghurura, lagi menipu daya. Ada tafsir yang menafsirkan ayat ni menyebut batiluhu mumawwah, iaitu kepalsuan yang berselindung di sebalik kata-kata yang indah ini adalah mumawwah, tersembunyi, sukar untuk kita pastikan, melainkan kita kena belajar daripada pakar-pakar yang boleh mengenal pasti di antara madu dan racun. Tuan-tuan, zaman ni banyak sangat fitnah. Bila kita nak balik kepada Islam, kita ada kesedaran nak balik pada Islam, tapi belum tentu setiap tafsiran Islam itu benar-benar mewakili ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Mengapa? Kerana ada Islam yang bukan menurut Islam. Islam menurut sekular, Islam menurut liberal, Islam menurut sosialis, Islam menurut kapitalis dan sebagainya. Yang kita nak cari ialah Islam menurut Islam, bukan Islam menurut lain daripada Islam. Maka di antaranya ialah kita perlu untuk mengenal pasti apakah bentuk-bentuk senarai pahaman-pahaman yang menggugat ini. Kalau kita rujuk kepada salah seorang tokoh ulama, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni, sayangnya Nusantara ni banyak orang Melayu kita bila sebut Imam Ghazali, dia selalu nampak Ghazali ni tokoh tasawuf saja. Betul lah tu, cuma kalau boleh top up, tambah sikit lagi bahawa Imam Al-Ghazali juga ialah seorang tokoh pemikir. Seorang tokoh pemikir, dia ajar kita mengenai petua cara-cara nak berfikir. Berfikir macam mana? Berfikir menurut Islam. Antara kitab yang dia karang disebut sebagai Al-Munqidhu Minad Dalal, penyelamat daripada kesesatan. Dewan Bahasa Pustaka ada pernah terbit, saya ingat dah habis stok dah. Kalau boleh cari tu, penyelamat dari kesesatan. Kitab ni bagus. Saya ingat kena buat siri pengajian kuliah di surau-surau untuk ajar kita ni macam mana nak bermentaliti, bagaimana nak berminda, macam mana nak berpemikiran, mempunyai rationality menurut rationality cara berfikir Islam. Antara kitab terbaik kitab inilah. Antaranya dalam kitab ni tuan-tuan, apa yang Imam Ghazali pesan? Dia kata bahawa sebelum kita menolak sesuatu pendapat atau suatu aliran, maka jangan kita hentam kromo. Dalam bahasa Arab disebut, dalam matan tu disebut apa? Dia kata jangan kita ini ramyun fil imayah, jangan kita melempar sesuatu di dalam kegelapan, di dalam kebutaan. Ni malam ni gelap ni, katakan tak ada lampu, kita dengar anjing menyalak, punya marah bengangnya kita kat anjing ni, apa kita buat? Kita ambil kutip batu ni, kita campak. Sedangkan kita campak tu membazir tenaga je. Mengapa? Kerana kita tak tahu, bila kita marah kat anjing, kita nak lontar biar kena kat anjing-anjing tu lari, anjing tu duduk kat mana? Duduk kat pokok ke, dekat belakang pokok, dekat belakang busut ke, dalam longkang ke, kita main marah gitu. Jadi Imam Ghazali kata, sebelum kita meletakkan pendirian, sama ada nak terima, nak tolak sesuatu pahaman ataupun aliran, dia kata jangan kita melontar dalam gelap, maka kita kena mengenal pasti apa benda yang kita nak tolak, apa benda yang kita rasa kita rasa dia ancaman kepada akidah. Maka sebab itulah salah satu kaedah ulama-ulama Islam, bila dia karang kitab, dia akan perkenalkan dulu, dia akan bahaskan dulu dari segi takrif, apakah definisi pengertian sesuatu itu. Sama ada kitab fiqh ke, kitab tauhid ke khususnya. Maka dalam konteks ini kita pergilah apakah yang dimaksudkan dengan fahaman liberal ataupun liberalisme. Yang kata liberalisme ni apa dia? Supaya bila kita nak tentukan pendirian, kita nak terima ke, kita nak tolak ke, ataupun kita nak tapis, ada yang baik kita boleh ambil, yang buruk kita nak tolak, macam mana sikap stand kita ni, maka kita kena dapat konsepsi dulu apakah yang dinamakan fahaman liberalisme ini. Kita ambil kaedah Imam Ghazali tadi. Jadi sebelum kita kritik dia, kita cuba kenal pasti. Kalau setengah masjid tu bila saya bagi photostat ni, dia geleng kepala pasal apa? Ini nak ambil apa-apa ni. Ni baru kotak yang kedua, nak pergi kotak ketiga, nak sampai sini ada semua 17 kotak ni, agaknya macam mana kat ni. Takut muak atau muntah kita katnya. Tak
Tak apalah, kita pergi skip lah. Saya tengok antara banyak-banyak ni, kita pergi main point dia. Setiap perbahasan ni ada dia punya nokta-nokta penting. Baik. Jadi penting sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau saya syarah, terutama kalau benda-benda yang tajuk-tajuk yang agak tinggi sikit ni, takut dia hilang di angin lalu. Jadi bila ada ni, paling kurang bila kita duduk rehat di rumah ke apa, belik-belik sikit, terngiang-ngiang apa yang kita sebut sini. Baik, yang penting yang pertama ni 2.0 ni ada perkara yang penting. Jadi setiap point ni dia ada perkara penting. Saya pergi pada kesimpulan lah supaya boleh kita singkatkan perbincangan kita ni. 2.0 mengenai takrif. Apa yang penting dalam takrif ini? Iaitu kita kena faham apakah dia prinsip utama, prinsip asas bagi pahaman liberal ini. Ingat kata kunci ni, iaitu bebas. Liberalisme ni bebas. Siapa yang bebas? Burung ke? Kucing ke? Tak, manusia. Liberalisme ni mengajar bahawa manusia ini adalah makhluk yang bebas. Pada kebebasan dia yang mutlak itulah letak nilai kebahagiaan bagi dirinya. Manusia, kata pahaman ini, tidak boleh dipaksa, tidak boleh dikongkong oleh mana-mana pihak selain daripada dirinya. Mengapa? Kerana manusia berhak ke atas dirinya sendiri. Tak ada siapa boleh campur tangan. Sama ada yang campur tangan itu namanya ialah istana, atau namanya ialah adat budaya, apatah lagi kalau namanya agama. Ini yang penting ni, agama. Ini pahaman liberalisme. Kita baca situ, fahaman ni fahaman apa? Yang mempercayai, mengutama dan berteraskan prinsip kebebasan individu manusia. Antara yang disebut oleh tokoh dia, John Locke, dia kata manusia secara tabiinya memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan apa yang difikirkan sesuai tanpa perlu kepada persetujuan sesiapa. Kebebasan diartikan sebagai tiada sebarang halangan dalam merealisasikan atau untuk mencapai keinginan individu tersebut. Seseorang individu tidak tertakluk kepada paksaan atau campur tangan pihak lain, sama ada institusi agama, istana atau adat. Sampai ke peringkat dalam kotak sebelah dia kata, bila mereka ni perjuangkan kebebasan manusia, dia bahas lagi. Kalau manusia tadi sebagai masyarakat, dia perlu kepada negara, perlu kepada pemerintah, maka dia kata bahawa begitu pun ada institusi pemerintah yang akan mengawal dan mentadbir individu rakyat, kata dia, begitu sekalipun perlu kepada kuasa negara, tetapi seboleh-bolehnya kuasa tadi dibataskan. Disebut sebagai limited government. Kerajaan yang terbatas, dia tidak boleh terlalu campur tangan kepada urusan individu rakyat. Itu dia. Sampai dia bahas lah, memang dia orang fikir bahawa kalau semua bebas, siapa nak jaga sempadan bebas? Takkan bebas aku boleh tarik telinga hang boleh tarik cubit aku. Jadi mesti ada satu kuasa. Tapi kuasa tu pun kalau dia wujud, dia tu wujud demi kebebasan individu tadi. Maknanya negara hanya menjadi alat untuk melindungi kebebasan individu. Maksudnya yang paling penting ialah individu. Negara tadi wujud demi individu, bukannya demi individu masyarakat. Okey, baik. Bila begitu, tengok kotak berikutnya. Jika diamati, konsep kebebasan individu yang ingin dicapai oleh faham liberalisme ini mengandungi aspek positif dan aspek negatif. Ni kena berhenti kejap. Pasal apa? Betul lah Ustaz. Bila kita kata fahaman liberalisme ni, aku tengok bila Ustaz ni cerita ada juga baiknya. Betul lah tu. Ada aspek positif. Apa aspek positif dia? Aspek positif dia ialah rakyat yang duduk di bawah pemerintahan kerajaan tadi perlu diberikan hak yang sama rata tanpa perlu ada diskriminasi. Rakyat mendapat keadilan. Rakyat diberikan kebebasan bersuara, berpendapat, berkarya dan sebagainya.
Dia berhak untuk menentukan ekonomi dia sendiri. Itu aspek positif. Aspek negatif pula, aspek negatif disebut situ, masalahnya individu tadi berhak melakukan apa saja seolah-olah tanpa sempadan. Maknanya dia rasa dia nak jalan ke Pekan Shah Alam ni tanpa seurat benang pun, macam nak buat tu? Tubuh tu bukan tubuh kita. Masa bila pula tubuh seseorang itu di milik negara kan? Jadi dia berhak. Poin saya apa sini tuan-tuan? Saya kalau nak cerita ni jadi panjang macam mana? Pasal Imam Ghazali, kita balik. Imam Ghazali dah cerita dulu dah. Imam Ghazali dalam kitab Munkis Minad Dalal tu, sebab dia tulis tu sebab dia menghadapi suasana macam kita hadapi sekarang. Apa dia? Terlalu banyak dakwaan kebenaran, sehingga dia menulis kitab itu untuk memerihalkan bagaimana dia mengatasi masalah krisis mencari kebenaran akibat banyak sangat dakwaan kebenaran. Maka dalam kitab itu dia kata, dia sebut ada satu kelompok yang disebut ahli falsafah. Ahli falsafah ni pula ada pelbagai golongan. Ahli falsafah akhlak, ahli falsafah politik, ahli falsafah ketuhanan, ahli falsafah tabi'i. Itu panjanglah cerita dia. Poin saya nya, kata Imam Ghazali, dia kata masalahnya kadang-kadang macam contoh dia ambil situ dua, ahli falsafah akhlak dan ahli falsafah politik. Kata dia, dalam falsafah atau pandangan mereka telah bercampur aduk di antara kebenaran dan kepalsuan. Aspek yang baik, yang positif, dan aspek yang negatif. Kata Imam Ghazali, dia tafsir bahawa aspek-aspek positif, nilai baik yang terkandung dalam falsafah ahli politik, yang mana pendapat ahli politik itu tadi mengandungi maslahat untuk kepentingan duniawi. Kalau baik, kata Imam Ghazali, itu datang daripada saki-baki ajaran para nabi. Kalau ada yang tak baik itu datang daripada sampah sarap pemikiran mereka. Bila bercampur, itu yang jadi Zukhrufal qawli. Bila Karl Marx komunis, dia memerangi sistem riba. Islam juga mengharamkan sistem riba. Bila bertemu nilai, adakah sama Islam dengan sosialis atau komunis? Tidak. Bila kita berhadapan dengan keadaan macam ni, Imam Ghazali dah ajar kita tafsir bahawa apa-apa saja nilai yang baik, yang dia itu selaras, sesuai, secocok dengan syariat Nabi SAW, maka kenal pastilah bahawa itu adalah nilai yang datang daripada ajaran para nabi yang bertebaran atas muka bumi ini. Perkara ini juga diulang oleh ulama moden, antaranya oleh Said Jamaluddin Al-Afghani ketika dia berdebat dengan golongan etis yang tak percaya agama. Jamaluddin Al-Afghani yang pakar dalam bidang ketamadunan, maka dia menghujahkan bahawa nilai-nilai baik yang ada bertebaran atas muka bumi ini adalah kami lebih berhak menafsirkan dia sebagai saki-baki ajaran Nabi. Cuma bila telah berlalu masa, ajaran agama Nabi tadi telah berubah rupa. Bila masyarakat tadi beramal dan berpegang dengan nilai tadi, dia sudah tidak nampak nilai tadi dalam acuan agama. Dia berubah menjadi norma-norma sosial yang sudah bersebati dalam masyarakat. Kita tengok bila Bill Clinton, dia pernah ada skandal seks, dan dia cuba menyembunyikan. Akhir sekali bila pecah rahsia, bila dibuat undian, maka ramai rakyat Amerika marah dekat dia. Marah bukan sebab nilai berzina, sebab itu dah jadi biasa, tapi marah kepada nilai mengapa engkau berdusta, mengapa tak cakap benar. Soalannya, siapa yang ajar orang Amerika sehingga bersebati jadi norma sosial? Mereka benci kepada nilai berdusta, nilai menipu. Siapa yang ajar? Datang dari mana nilai itu? Bagi kita, semua ini datang daripada saki-baki ajaran Nabi. Dengan nilai-nilai inilah, maka walaupun dahsyat bangsa dan masyarakat tadi menolak agama, tetapi mereka masih boleh disebut sebagai manusia. Kalau tidaklah kerana liang-liang pernafasan daripada nilai-nilai ajaran Nabi ini, sudah tentu mereka akan berkalih menjadi seperti haiwan. Punya mereka menumpang rahmat ajaran
Nabi. Inilah keadaan yang sama yang ada pada pahaman liberal. Kalau kita tengok, betul. Kita nak sekarang ni, kita nak terima bahawa ada aspek positif daripada ajaran liberal. Dia nak kebebasan bersua, betul. Kita tak nak supaya yang diberi amanah menjadi pemerintah pemimpin menindas. Dia mesti jaga hak rakyat, keadilan mesti diberikan, kekayaan sama rata. Itu adalah tuntutan sebagai seorang manusia. Ini aspek yang positif daripada fahaman liberal ini. Tapi ingat tadi kita tafsir bahawa kita tak pernah terhutang budi pada liberal dan pada John Locke. Kita terhutang budi kepada Nabi dan maksud terhutang budi pada Nabi, kita terhutang budi kepada Allah. Kita terhutang budi semuanya kepada Allah. Dengan sebab rahmat, maka dia telah memanjakan kita dengan mengutuskan Nabi dan Rasul. Tetapi masalah dia ada aspek negatif. Masalah sekarang ni, bila orang Islam terima pahaman macam ni datang, dia tak ada satu skill untuk tapis. Maka dia jadi, kalau nak terima sebagai satu package. Ini masalah. Udahlah malah mengaji tauhid, datang ke surau. Ini percuma kalau pergi konsert kilauan emas ke apa ke, letaklah harga tiket berapa pun, final bola sepak ke, insya-Allah lah. Bukan saya anti pula, biar seimbang lah tu kan. Kata wawasan 20-20 ni kena seimbang dunia akhirat. Jadi kena ambil konsert lah ni. Hari ni tak ada excuse dah. Ilmu agama ni tak ada excuse. Astro Oasis ada, TV Hijrah ada, Radio IKIM ada, TV 9 ada, Tanyalah Ustaz. Nak apa lagi? Apa lagi alasan kita meninggalkan ajaran Islam dalam kehidupan dengan sebab kita jahil? Jadi itu antaranya. Maka disebut sini, punca kelemahan faham liberalisme ini adalah berkait dengan krisis yang melatari dunia Kristian dan Barat moden. Masalahnya fahaman ni ada 3 antara yang boleh kita jelaskan, 3 bentuk kelemahan. Ada aspek positif ya, kita boleh bebas bersuara. Ini minta maaf cakap, ini sama juga dengan kita nak sebut demokrasi. Setakat mana demokrasi ini terpakai. Contohnya, demokrasi cabang daripada liberal ni lah. Jadi mudah-mudahan kita boleh faham malam ni sedikit. Tak boleh faham semua, memang tak boleh faham semua. Ini kuliah untuk mungkin satu semester kot. Tapi nak dipadatkan dalam ni tak sampai 2 jam. Jadi saya pun, tuan-tuan bayangkanlah nak masukkan sebuah almari ke dalam satu kotak mancis. Payah dah. Jadi payah nak buat tu ya. Jadi kita ringkaskan diri. Jadi masalah sini, baik. Apakah kelemahan liberalisme ni? Pertama saya sebut tu, dia fahaman ini prejudis terhadap agama. Prejudis maksud dia buruk sangka kepada agama. Maksud buruk sangka ni apa? Mereka pernah kecewa bila agama Kristian diberi peluang memerintah dan mentadbir mereka, tiba-tiba ajaran Kristian tadi telah membawa mereka kepada kesengsaraan, kepada penderitaan. Maka lahir faham liberal, dia memberontak pada agama, lantas dia langsung label semua agama kalau diberi peluang memerintah sama macam Kristian juga. Tak kira lah Islam ke, Buddha ke, Hindu, sama saja dia kata. Ini masalah liberal. Yang kedua, mereka berpegang kepada kenisbian nilai. Ini pun bahasa pelik juga ni. Maksud ni ialah nilai sini maksudnya ukuran. Bila kita nak kata benda ni baik atau benda ni buruk, kita nak kata benda ni benar, benda ni palsu, nilai ini kita nak tentukan, kata benda ni baik buruk, nak kata benda ni benar atau palsu. Kata fahaman ini, keadaan dia berubah-ubah. Dia tidak tetap. Tuan-tuan nampak saya pakai baju putih kan? Nilai warna putih pada jubah saya ni tetap ke berubah-ubah? Janganlah was-was pula. Tetap lah. Dia kata ustaz nak test lah ni. Putih ni tetap lah. Ada siapa kata, ustaz tadi warna putih sekarang warna hitam? Itu ada something wrong lah tu. Maknanya asal normalnya nilai ini tetap. Ada yang pakai baju biru, memang biru. Jangan was-was lah. Semua yang sepakat ada akal waras, dia boleh hukum
bahawa warna biru pada seseorang itu yang dia pakai itu adalah tetap. Kita boleh kongsi sama. Masalah fahaman ni fahaman was-was. Dia kata nilai ni, dia kata berubah-ubah. Mengapa berubah-ubah? Kerana yang menafsirkan nilai itu ialah manusia. Dan manusia ini berubah-ubah kehidupan dia. Kan tu? Ada dua penyakit. Yang ketiga, akhir sekali bila dia sangka buruk pada agama, dia kecewa pada agama, kemudian dia pegang bahawa nilai ini berubah-ubah, tidak tetap. Tidak ada sandaran yang mutlak untuk kata benda ni baik ke buruk. Maka di situ dia melengkapkan kelemahan dia, iaitu mereka menyerahkan panduan kebahagiaan manusia ini kepada keupayaan atau potensi akal yang disebut sebagai bidang itu bidang falsafah, menggantikan wahyu yang menjadi sumber kepada agama. Inilah penyakit liberal sampai hari ini. Hari ini dia lahir baru pula. Dia tak sebut liberal lah, dia sebut neo liberalisme, atau disebut satu lagi post modernisme. Maknanya melepasi liberalisme. Maksudnya bila tambah neo tambah lagi post, maksudnya makin bertambah-tambah berganda-ganda kepeningan dan keraguan dia. Langsung jadi biol langsung. Kalau paling kurang masa zaman dia masih pegang lagi kepada kata-kata tokoh. Katakan dia pegang John Locke. Oh, engkau lah nabi kami, begitu. Tapi kalau postmodernisme dia pun tak boleh pakai juga. Aku boleh pakai, tapi kalau hang nak kritik aku pun lebih kurang juga, hang pun lebih kurang aku je. Dia jadi serabut gitu. Ini pahaman biol lah kita kata. Pahaman jadi pening jadi ragu-ragu. Kalau kaji Imam Ghazali dalam kitab tu juga, ni petua yang ketiga saya bagi. Malah ni pasal Imam Ghazali je. Imam Ghazali bagi satu. Dia kata bila kita ni ragu-ragu, kita keliru dengan dakwaan yang banyak, kita kena segera membuat satu langkah yang awal. Langkah tersebut apa dia kata Imam Ghazali? Kita mesti mendapatkan yang disebut sebagai ilmu yaqin. Itu kalau buka kitab tu awal-awal lagi kata kita kena cari ilmu yaqin. Ilmu yakin ni macam mana kata Imam Ghazali? Kata dia, ibarat dia kata macam kita yakin 10 lebih banyak daripada 3. Tuan-tuan percaya tak 10 lebih banyak daripada 3? Percaya. Tapi Imam Ghazali tambah lagi. Sampai ke peringkat ilmu yakin ni bukan sekadar kita percaya 10 lebih banyak daripada 3. Tapi sampai ke peringkat datang seorang ahli sihir. Ahli sihir tu cabar kita. Dia kata, Mat, hang kata 10 lebih banyak daripada 3, salah. Sebenarnya 3 lebih banyak daripada 10. Buktinya dia kata, aku boleh tukar ketul batu depan ini menjadi emas. Kata Imam Ghazali, fardu takdirnya ceng dia tukar batu tu sungguh jadi emas. Kata Imam Ghazali, tetapi engkau tetap berpegang bahawa 10 tetap lebih banyak daripada 3. Jadi yang pelik ialah macam mana dia boleh tukar batu tadi jadi emas. Itu je yang pelik. Adapun 10 lebih besar daripada 3, itu tidak tergugat sedikit pun. Jadi hari ni kita bayangkan, bila hari ni orang boleh tukar agama, dia boleh tukar fahaman, dia boleh sokong orang tu, boleh sokong orang ni, hanya kerana mata benda dunia yang sedikit, macam hadis tadi sebut. Mengapa? Kerana umat Islam ketandusan ilmu yaqin. Ilmu yaqin ni dia punya input dia ialah majlis-majlis ilmu. Kena cari saluran dia yang benar, ulama yang amanah dan sebagainya. Baik. Saya rasa habis itu round yang pertama lah kot. Ada pukul apa dah ni? Kita tengok apa ni. Itu sikit takrif saja. Ada lagi ya. 8 suku baru ya. Boleh larat lagi ke ni? Ataupun nak berhenti untuk soal jawab ke? Soal jawab 8.45 kalau boleh soal jawab tu tinggal 5 minit lagi. Saya pun takut ni tempat-tempat keras macam ni tempat keras ni. Baik, balik kita pergi pada sini. Kita pergi kepada tajuk yang berikutnya. 3.0 ni penting juga. InsyaAllah Islam liberal 4.0 tu saya ingat tak sentuh banyak kot. Sebab kalau tuan-tuan faham 2 tadi tu penting. Pertama takrif tadi dah kenal. Yang kedua kita nak masuk ni sejarah dia. Sejarah dia penting. Saya ingat kalau dah selesai yang ni pun, saya rasa kalau lepaskan tuan-tuan kira dah it's okay lah. Yang lain tu boleh insyaAllah.
3.0 sejarah liberalisme. Mengapa kita nak bincang pasal sejarah liberalisme? Mengapa dia penting? Jawabnya kerana sebagaimana liberalisme tadi bangkit dan muncul di barat, dia ada step-step, ada langkah-langkah, dia ada step-step dia. Maka tuan-tuan, puan-puan, untuk dia bangkit dan muncul dalam dunia Islam juga melalui proses, langkah dan cara yang sama. Itu point dia. Jadi bila tuan-tuan boleh kenal pasti macam mana dia bangkit di barat, kemudian tengok perkembangan yang berlaku dalam dunia Islam, get the point. Itulah dia yang kita nak maksudkan sini. Maka kita boleh kenal tipu daya dia, supaya kita dapat mengelak daripada terpalit atau terjebak dalam tipu daya fahaman liberal ini. Baik. Liberalisme lahir sebagai protes barat terhadap eksploitasi padri dan gereja yang menindas rakyat di atas nama agama. Kerajaan Tuhan dianggap mendedahkan Eropah kepada kelemahan politik dan ancaman musuh. Cerita dia bermula, Eropah ni pernah diperintah oleh kerajaan gereja, padri. Itu yang kita kenal. Kalau hari ini bila kita nak istilahkan balik tempoh itu, disebut Dark Ages, zaman kegelapan. Sebab bagi dia lepas daripada tempoh pemerintahan gereja, maka barulah Eropah hidup. Dia mendapat enlightenment, mendapat pencerahan. Adapun sebelum itu, selama mana masih dikawal oleh agama, kata dia, maka kita duduk dalam kemunduran. Itu pengalaman hitam mereka di barat. Baik. Sehinggalah ada beberapa orang pemikir intelektual di kalangan orang barat, itu saya istilahkan di situ nama dia Marsilio di Padua salah seorangnya, Niccolo Machiavelli dan juga Martin Luther. Tak payah ingat lah, tak dapat pahala kot ingat. Kecuali kalau kita niat tu nak kutuk dia macam tabat yada abi lahabi wa tab. Cuma nak kata situ ada fakta. Ada fakta. Benda ni bukan halal balai begitu tak. Dia ada fakta. Nak bongkar, mari saya tunjuk apa buku-buku dia dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh kita rujuk. Jadi kalau style universiti tu ada nota kaki dia. Ada pula apa ni APA style ke apa. Tak payahlah kan. Ni apa ni cara orang awam ni, kita kata gitulah. Nak kata ada fakta dia. Tiga-tiga ni menganjurkan bila kuasa agama membawa Eropah kepada kegelapan dan kemunduran, maka kata dia, kita kena bataskan kuasa agama yang bermaharajalela ini. Jangan ada pemusatan kuasa kepada agama. Caranya ialah kita mesti sekat semula ketidakbatasan agama ni kepada pentadbiran dalam pentadbiran negara. Apakah cara dia? Dia ada beberapa langkah, ada 3 langkah. Cuma langkah yang paling asas, yang pertama ini yang paling penting, iaitu agama perlu ditafsir semula. Ulang lagi sekali, agama perlu ditafsir semula. Maksudnya geng liberal ni pun dia bukan nak lepaskan sangat agama itu, dia nak pegang agama lagi, tetapi bukan dalam bentuk agama yang didokong oleh gereja tadi. Maka untuk itu dia mempengaruhi rakyat supaya menyokong pemberontakan pada kuasa agama. Caranya ialah tafsir semula agama. Agama perlu ditafsir semula. Supaya apa? Supaya kuasa agama dapat dibataskan dalam pentadbiran negara. Langkah awalnya dia kata, teks Bible sebagai ajaran asal Kristian perlu dibezakan dengan tafsiran terhadap Bible atau disebut sebagai hukum kanon padri. Tuan-tuan, dalam agama ni ada 2. Pertama disebut sumber agama. Kalau kita sumber agama kita apa?
Ni atas rak ni. Quran. Ada sebut hadis, tak apalah. Okey. Agama yang paling basic Quran. Kalau bagi Kristian, apa sebut agama dia? Bible. Sekarang ni kata aliran liberal ni, tokoh-tokoh ni tadi, mengapa agama perlu ditafsir semula? Kerana dia kata kita kena bezakan antara ajaran asal Kristian yang duduk dalam Bible dengan tafsiran terhadap Bible yang datang daripada manusia yang juga sama seperti kita. Adapun mereka boleh perintah kita sekarang ni, kata golongan liberal di barat ni, kerana mereka menggunakan nama agama daripada penafsiran mereka terhadap Bible, sedangkan Bible tadi betul dari langit, daripada Jesus, tetapi tafsiran tadi ni datang daripada manusia macam kita juga, ada hawa nafsu, ada keinginan sebagainya, tidak maksum. Maka kata dia, kita perlu ajar masyarakat supaya bezakan, pisahkan antara sumber agama dengan tafsiran manusia terhadap agama. Saya shortcut yang ni je lah. Tuan-tuan ingat, golongan anti hadis, Dr. Kasim Ahmad, dia sebut tak apa lagu pasal dah makruf dah sampai dah masuk mahkamah. Apa yang dia ajar? Dia kata dalam Islam ni ada kasta apa? Kasta atau kelas padri. Siapa dia? Ulama. Ulama lah yang menafsirkan agama sehingga kita pakai tafsiran ulama, sedangkan kita dituntut bukan pegang pada tafsiran ulama, kita perlu berpegang kepada ajaran Al-Quran. Nampak tu langkah dia sama? Dia tak suka institusi kuasa agama ni dianggap mengongkong kebebasan, maka dia cetuskan kritikan kepada tafsiran agama daripada ulama terhadap Quran. Ada, bukan Kasih Ahmad saja yang begitu. Apa ni Kasih Ahmad dia kata apa? Dia kata kita kena kembali pada Quran. Adapun hadis-hadis ini ciptaan ulama, dia kata. Bila orang kritik dia tulis buku kedua, jawapan kepada pengkritik, dia kata tak, sebenarnya aku pun terima hadis juga, tapi hadis yang tak berlawan dengan Quran. Pokoknya Quran. Yang kami tolak ialah hadis yang bercanggah dengan Quran, kerana kata dia Quran tetap induk, adapun yang bercanggah dengan Quran, dia kata datang daripada rekaan ulama. Motif dia apa? Motif dia, kalau ulama dan juga hadis diterima pakai sebagai tafsiran Quran, maka kreativiti dia untuk bebas menafsirkan Quran, yang kebanyakan ayat Quran bersifat general, umum, akan dikawal, disekat oleh tafsiran hadis dan ulama. Maka shortcut dia kena kritik kata hadis rekaan ulama, maka membuka ruang yang luas untuk dia go direct to the Quran, untuk dia interpret, untuk tafsir Quran. Ini pendekatan sama yang berlaku di barat di peringkat awal. Ada pula orang lain, saya tak tahu nak sebut ke tidak, ada 2-3 orang. Ada seorang tu, dia rajin menulis dalam akhbar utusan Malaysia dulu. Tu ada sebut dah. Dia kata ada beza pula dengan antara syariah dengan fiqh. Syariah, dia kata syariat ialah Quran hadis, fiqh ialah tafsiran fahaman ulama terhadap Quran dan hadis. Maka syariah, dia kata jangan kacau. Ini kita hormat syariah ni sebab dia maksum. Tapi fiqh, dia kata lintang pukang, dia kata. Lintang pukang kerana dalam fiqh ada bercambah mazhab ataupun pendapat yang banyak. Ada seorang lagi tokoh tapi dah meninggal, tak perlu sebutlah dia ni, bekas pensyarah UKM, dia pun sama juga, dia pernah menulis dalam utusan juga, dalam dia punya kolom. Dia pula suka berkempen ada beza di antara wahyu dan ijtihad. Kalau Astora tadi kata syariah, dia ni kata wahyu dari langit daripada Jibril. Itulah dia tak berani kata hadis. Pasal macam Kasih Ahmad, dia berani sikit lah. Salut dia berani dia lawan Allah tu gitu. Tapi yang seorang ni kata tak, wahyu maksum,
Tapi yang tak maksum ialah ijtihad. Dia kata ijtihad ini ialah usaha ulama untuk menggali, untuk memahami apa ni kehendak Allah dan Rasul daripada wahyu tadi. Ambil satu contoh firman Allah SWT surah Al-Ma'idah ayat 6 mengenai ayat wuduk. Firman Allah SWT antara rukun wuduk itu ialah wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Kalau nak nampak konteks tadi. Jadi wamsahu biru'usikum ini pertama dianya Quran. Dia juga disebut sebagai wahyu. Jibril yang ajar pada Nabi. Dia juga disebut sebagai syariah. Kalau masuk kepada istilah teknikal dalam pengajian Islam, kalau bagi orang awam sama je ustaz, jelah. Tapi kalau masuk teknikal, memang ada beza antara syariah dengan fiqh. Maka ayat wamsahu biru'usikum ini boleh kita kata Quran, boleh kita kata dia wahyu, boleh kita kata dia adalah syariah. Adapun yang dinamakan fiqh ataupun ijtihad ulama terhadap ayat tadi, dan termasuk juga hadis yang dianggap menafsirkan ayat tadi, maka ulama berbahas. Ayat tadi maksudnya wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu. Masalahnya Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab dalam ayat tadi wamsahu, hendaklah kamu sapu biru'usikum. Dia ada perkataan ba. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, huruf ba ni, huruf ba bukan perkataan ba, huruf ba dia ada 14 makna. Ada 14 makna. Siapa nak tentukan daripada 14 makna? Kita nak tanggung makna ba itu dengan mana daripada 14 makna itu. Ini perlu kepada ijtihad, perlu kepada fiqh, perlu kepada hadis untuk menjelaskan apa yang umum dalam wahyu, dalam Quran, dalam syariah tadi. Faham keadaan itu? Ini maksud dia. Jadi sekarang ni kata golongan liberalis ni, selama ini orang Islam ni dikongkong oleh tafsiran ulama yang manusia macam kita, dia kata, terhadap sumber yang suci. Maka cara dia nak sekat, dia buat apa? Maka dia anjurkan supaya kita kena bezakan dia antara sumber asal dengan tafsiran terhadap sumber asal tadi. Munasabah tuan-tuan bagi orang di barat. Mengapa? Kerana Kristian yang memerintah mereka itu memanglah tak betul, memanglah sesat. Mereka dianggap sebagai buaya. Jadi kan ada pepatah Melayu kata, lepas mulut buaya. Jadi oleh kerana buaya tadi dah memerintah, dia dah ngap, dah makan banyak, jadi mereka nak lepas daripada itu, memang wajar. Ada munasabah mereka perlu memberontak. Kerana tuan-tuan, bila zaman Dark Ages, contohnya bila kota London diserang oleh penyakit plague macam penyakit Ebola sekarang, maka kuasa gereja teokrasi zaman itu, dia marah orang-orang Kristian ini untuk menafsirkan bahawa penyakit tadi merebak dengan sebab bakteria. Tak, bukan sebab virus, bukan sebab bakteria, tapi sebab jin, dia kata. Siapa yang kata jin? Kami, golongan gereja yang tafsir begitu. Sebab apa? Sebab mereka bersifat skeptik. Mereka bersikap tertutup kepada penemuan-penemuan ilmiah yang ketika itu dijuarai oleh dunia Islam. Tapi bila rasionalis ni, intelektual tadi belajar dengan Islam, dia dapat fakta yang lebih jelas, mereka sanggup untuk menentang kuasa gereja. Sejak itulah mereka tidak percaya kepada agama. Maka mereka menganjurkan bahawa tengok, tafsiran mereka ni salah. Yang betul ialah Bible. Di situlah lahir mazhab yang besar dalam Kristian. Ada dua yang besar, mungkin ada lebih lagi, tapi yang terkenal ini dua. Yang pertama ialah Katolik. Katolik ni yang asal, yang mengatakan bahawa penganut Kristian, bila dia nak kenal Kristian, dia mesti mesti berguru dengan padri dan gereja, baru dia faham Bible. Yang kedua lahir pahaman Protestan. Mudah ingat, sebab apa? Nama dia Protes. Golongan pembangkang. Bukan pembangkang parti lah ni, pembangkang dalam mazhab ni, Protestan. Jadi dia protes Katolik tadi, bahawa kita nak pergi pada Bible, tidak perlu kepada perantaraan tafsiran ajaran padri dan
Kita boleh rujuk Bible dengan tafsiran kita sendiri. Minta maaf cakap, tidakkah ini seruan yang ada pada pendukung sekular di Malaysia bila mereka mengatakan bahawa kita boleh faham Quran tanpa perlu kepada ulama. Kita sendiri boleh tafsir. Sebab apa? Sebab ulama ni pun tak tentu dia maksum lagi. Tapi masalahnya Quran hadis ni tak sama dengan Bible. Bible munasabah. Bible sebab yang dia kata ambil daripada Jesus itu, Jesus pun tuan-tuan umur dia naik ke langit sekitar 33-34 tahun dia naik ke langit, Allah angkat. Maksudnya Nabi Isa AS ni dalam hidup dia tak sempat nak tunjuk tata cara yang terperinci mengenai cara bagaimana untuk jadikan semua kehidupan ini menjadi ibadah. Dia tak sempat nikah kahwin, dia tak sempat jadi bapa, tak sempat jadi pemimpin negara, tak sempat jadi panglima perang, tak sempat jadi peniaga. Maka watak-watak dia tidak dapat diambil contoh oleh Bani Israel yang memang bersama dengan Yahudi sehingga menukar agama ajaran Nabi Isa AS yang tauhid tadi kepada kesyirikan, tapi tidak kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama bahas tuan-tuan, apa hikmah Nabi SAW ini wafat dalam keadaan yang normal. Normal masuk macam mana? Wafat di atas pembaringan. Dia bukan naik unta ke jatuh lubang meninggal, atau perang kena tikam, tidak. Tapi normal. Supaya antara hikmah dia, bila Rasulullah SAW wafat, kita boleh hujahkan bahawa kalau Nabi ni terbunuh aksiden ke apa, kesian Muhammad ni, kata orang kafir. Dia kata contohnya, tak sempat dia ajar habis pasal Islam ni, dah aksiden dah. Tapi Nabi wafat dalam keadaan yang normal. Sehingga kan tuan-tuan, tidak ada satu bidang pun dalam hidup ini yang ditinggalkan begitu saja, melainkan ditunjuk aja bagaimana boleh menjadi saham di akhirat. Kalau masjid, kita nak keluar dari masjid, dia ajar kita ni, kita keluar dari masjid, kita langkah kaki mana dulu? Kaki kiri. Katakan lepas kita langkah kaki kiri, depan tu ada selipar kasut kita, capal kita, sepatu kita. Kita nak sarung pula kaki mana? Kaki kanan. Maknanya dalam ajaran Islam ni detail, sampai kalau dia langkah kaki kiri tu dapat satu bonus, satu merit. Lepas tu dia sarung pula kaki kanan, itu merit bonus yang kedua. Itu bab nak keluar, nak pakai, nak. Bayangkan kalau begitulah keadaan Islam, adakah sama Islam ini dihukum sama seperti Kristian? Adakah kita perlu ikut jejak langkah liberal, tidak perlu pada ulama kerana boleh tafsir Quran sendiri? Macam tadi tu huruf ba, di situ datang mazhab. Jadi bagi kita mazhab Syafi'i, wamsahu biru'usikum, ba tu ba litab'id, ai wamsahu bijuz'in minha, kita sapu sebahagian daripada kepala. Jadi ada berapa makna tu. Imam Syafi'i dia ijtihad dengan kemahiran bahasa Arab dan syarat-syarat yang melayakkan dia berijtihad, maka dia tafsir Quran, tafsir wahyu tadi dengan ijtihad dan dengan fiqh yang dikawal oleh panduan ilmu. Ada pula mazhab dia kata tak, ini ba ni bukan ba litab, ini ba zaidah. Maksudnya kalau nak sapu kena sapu semua. Jadi bila kita pergi depan Kaabah tu, pasal mazhab ni disapu semua pula, yang ni calit aja. Itu semua adalah tafsiran ijtihad ulama yang sengaja direncanakan oleh Allah supaya dengan bercambahnya ijtihad tadi akan mendatangkan rahmat kepada umat Islam. Maka Islam akan dapat sesuai pada setiap tempat dan pada setiap masa dengan ijtihad yang banyak. Masalah dia ialah golongan liberal ni, bila dia ajar supaya kita pisah antara tafsiran ulama dengan sumber agama yang asal, maka dia ada motif, ada kepentingan. Apakah tujuan dia? Tujuan dia supaya dia dapat menyelitkan tafsiran dia di celah-celah keraguan kita terhadap keabsahan ijtihad ulama. Itu yang dia nak. Itu masalah. Itu bila saya cerita masalah ni, masalah liberal ni, dia ada kait juga dengan kelemahan ulama kita ni. Ulama kita ni kadang tak cerdik. Ulama ni pun kadang ada penyakit juga, penyakit ego.
Dia tak pentingkan orang awam, dia tak penting maslahat dakwah. Saya bagi satu contoh tuan, saya dah hadapi dah. Apa dia kes dia? Kes masalah apa ni? Masalah program I want to touch a dog baru ni. Dah kena, dah nak habis. Saya tuan-tuan, bila saya dapat peluang ceramah di Petaling Jaya, satu masjid tu, memang program I want to touch a dog tu duduk di seberang jalan tu. Jadi saya pun biasalah ceramah ni dia mula dicelupar sikit, laser sikit. Saya kata munasabah pun, sebab ustaz-ustaz ni dia gairah cemburu daripada agama ni tinggi. Jadi kadang-kadang tu mungkin ada yang terlepas pandang. Antaranya mungkin dia tak sempat nak kaji fakta. Jadi bila saya kritik, saya kata bahawa program I want to touch a dog ni ada agenda liberal, saya kata. Rupanya tuan-tuan, lepas habis semayang, lepas bakdiau tu nak keluar dah, 3-4 orang kerumun saya. Ustaz, apa bukti ustaz tuduh kata penganjur ni liberal? Saya kata memanglah tak ada bukti. Rupanya saya tanya tu ialah tuan yang menganjurkannya tu. Jadi ambil kau. Sudahnya lepas tu sampai ke tempat kereta parking tu tak habis saya ni. Jadi dia kata masuk ustaz ni dah 3 orang dah saya tegur, dia kata. Jadi nampak tu fitnah. Fitnah apa? Fitnah satu Malaysia dengan sebab apa dia buat. Jadi saya pun ada ego saya juga. Macam lepas ni lah, kalau dia nak tegur saya, ada ego juga ni. Ego macam mana? Tak, saya kata begini. Saya kata kalau win-win, loss-loss. Kalau tuan kata tuan benar, saya pun benar juga. Kalau saya salah, tuan pun salah juga. Pasal apa? Pasal tuan buat ni tak kena cara. Sebab dia kata, dia bagi tahu betul. Saya buat, dia kata buat program ni tujuan nak tarik anak muda, dia kata. Supaya nampak hukum fiqah ni begini. Sebab tu panggil Ustaz Jaiz, panggil pula brother apa yang non-Muslim yang apa ni masuk Islam tu, yang convert tu, bagi ceramah sama. Saya kata macam ni tuan. Kalau saya anjurkan satu program di Dataran Merdeka, program tu ialah program menyentuh mahram, tuan setuju ke? Tak setuju. Tahu dia tak setuju. Macam tu juga tuan buat ni. Sebab dalam mazhab Maliki, jangan peganglah mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh salam lelaki perempuan, boleh musafah lelaki perempuan, kecuali antara tunang dengan tunang, tu tak boleh. Maknanya dia ada border dia juga. Kalau tak percaya, buka fatwa Mu'az. Besok Qaradawi pegang pada pendapat Maliki tu. Ni bahaya ni saya cakap ni. Yang nampak ni. Kalau ada orang liberal ni jaga-jaga tu. Ni masalah ni. Agama ni bukan untuk tafsir ikut nafsu, tapi tadi ingat mazhab tadi untuk rahmat. Jadi sekarang ni panjang cerita tu. Saya bagi tahu, kalau saya buat di Dataran Merdeka, kita buat satu program bersalam antara lelaki perempuan atas nama mazhab Maliki, boleh? Tuan akan label apa pada saya? Oh, liberal. Macam tu juga dengan ni. Kalau mazhab Hanafi mungkin boleh sentuh anjing, tapi bagi kita Syafi'i, kita ada uruf kita ada keharmonian yang kita pegang. Kalau nak buat pendedahan mazhab macam ni, boleh juga macam kita buat dalam pembayaran zakat. Zakat kalau ikut Syafi'i, kita kena bayar dengan beras. Apikul dulu ada dalam YouTube, dia perli pula, dia letak guni beras tu atas kereta sorong, dia tolak. Aku terima dah. Takkan saya itu kita boleh terima. Akhir sekali kita bayar zakat dengan mata wang. Itu pakai mazhab apa? Hanafi. Maknanya kalau nak buat perubahan itu, nak ambil rahmat Islam yang luas, it's okay. Tapi semua kena melalui pantauan, panduan daripada institusi ulama. Jangan tinggal ulama. Jadi saya tegurlah, saya kata tuan buat macam ni udahlah jadi timbul fitnah, sebab tuan tak buat dengan NGO dakwah. Katakan buat atas nama ABIM ke Perkim ke apa-apa sajalah, Ikram ke apa, jadi kuranglah sikit fitnah. Kemudian pula kalau boleh panggil veteriner, polis yang betul-betul jaga anjing. Jangan buat open macam ni, sebab nanti liberal ada agenda. Liberal ni dia nak kita ni jadi pening tengok tafsiran agama oleh manusia ini. Ada orang kata A, ada kata B. Dia akan kata inilah hujah bahawa aku pun boleh juga. Sedangkan ada orang dia senda, dia kata kadang-kadang orang yang liberal ni, bukan kadang-kadang, selalunya lah, antara jamak dengan jimak pun tak boleh beza. Dia pergi kat Lebuh Plus tu kan, nak semayang kan, tuan-tuan marilah sama-sama kita bersembahyang jimak beramai-ramai. Tak ke haru jadi hentikan yuk betul. Jadi ubah baris je, ubah makna. Ini kan kita nak tafsir Quran. Jadi bila ada percambahan mazhab, ini rahmat. Jadi perlu dengan
dengan apa ni, kebijaksanaan ulama juga. Ulama pun satu penyakit juga. Ada ulama yang dia nak tunjuk hero. Minta maaf cakap, kadang-kadang selalu yang over ni yang selalu cabar pegangan yang sudah authority. Kadang-kadang atas nama ni sensitif juga, minda tajdid. Tu kadang-kadang. Ni pun kadang-kadang saya kata ni bukan pula semua saya anti. Memang ada macam isu katakan aspek pentadbiran Jabatan Agama ada kelemahan. Mak saudara saya dah bercerai berapa tahun dah tak selesai juga isu dia. Apa ni, kes dia. Sebab apa? Sangkut pentadbiran mahkamah. Jadi kelemahan pentadbiran memang perlu dikritik. Tapi bukan dikritik aspek authority. Authority menafsirkan agama, kewibawaan dan kelayakan menafsir agama jangan ganti lain daripada institusi agama dari kalangan mufti dan ulama. Jangan kacau. Kalau tak, dia akan jadi seperti liberal. Jadi kalau kacau dari aspek ni file dia, prosedur dia jadi sulit, itu ya, betul. Pentadbiran dia tadi, dia punya prosedur, masalah teknikal, bukan masalah kelayakan. Nak tafsir maksud Quran hadis ni bahaya. Jadi sekarang ni balik di cerita tadi, saya bagi tahu macam di Azhar sendiri, memang dalam Azhar pun ada anjing. Pelajar Mesir yang mazhab Hanafi depan saya, dia pegang kepala anjing gitu, dia usap gitu. Nak kata pegang anjing bukan isu. Isunya ialah bila kita tonjolkan ulama dengan ulama ni ada berlaga pandangan, ijtihad tadi, jaga-jaga. Sebab di belakang itu ada liberalis. Sebab tu bila sahabat kita tadi ni yang penganjur I Want to Touch a Dog ni, bila dia buat press conference, siapa yang datang ramai? Sister in Islam. Bila Dr. Mazhar dibicara kat atas nama tauliah, itu satu cerita pula, satu isu lain. Siapa yang mengiring dia pergi ke mahkamah? Ganggang liberal. Jadi suku cerita masalah aliran Salafi, aliran Dr. Mazhar itu satu cerita lain. Masalah kita, mengapalah kita ni dedahkan kepada ruang untuk liberalis menyelit masuk. Ini point dia. Jadi balik pada sini, kita baliklah sini itulah cara liberal ataupun sekular bangkit di barat. Kalau nak cerita lagi, dia ada kaitan antara sekular dan liberal, itu nanti ambil masa yang panjang. Kemudian antara contoh pemikiran Islam liberal ialah, kita pergi saja langsung. Islam liberal ni apa? Islam liberal ialah fahaman yang cuba memahami Islam melalui kacamata liberalisme. Maksudnya, orang Islam yang dihinggapi dengan fahaman liberalisme ini, bila dia cuba tafsir Islam, maka hasil tafsiran itulah yang disebut sebagai Islam liberal. Dia punya intipati penting ada dua. Pertama, dia mencabar autoriti agama. Dia mencabar kongkongan tafsiran oleh kelompok tertentu, iaitulah ulama. Itu satu. Yang kedua, dia akan bangkitkan satu isu untuk memperjuangkan kenisbian atau kerelatifan nilai. Yang tadi, ingat tadi? Dia kata bahawa nilai-nilai ni adalah tanggapan manusia biasa. Dia pun manusia juga. Alah, ulama ni dia pun pergi pasar malam juga, dia pun nikah kahwin juga, apa beza dengan kita? Jadi kalau dia boleh tafsir, oleh kerana dia boleh tafsir ikut nilai dia, kita pun boleh tafsir ikut nilai kita. Ini dua yang dia perjuangkan. Antara bentuk mudarat dia, kalau kita tengok situ, antaranya dalam isu akidah, dalam kotak yang third last tu, ni nak habis dah, third last, ngam-ngam lah 3 minit lagi, satu kotak tu 1 minit. Antara bentuk yang mereka bawa ialah isu akidah. Mereka mendakwa Al-Quran adalah karangan bersama Tuhan dan manusia. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri, disebut oleh Dr. Lutfi Syawkani. Lutfi Syawkani, dia orang Indonesia, dia PhD di Australia, master di ISTEC asalnya. Bahaya dia ni. Dia kata Quran adalah, manusia adalah co-author, pengarang bersama antara manusia dan Tuhan ni, menjadi pengarang bersama bagi Quran. Kalau dengar ni nanti tuan-tuan jadi was-was. Nak dengar? Was-was lagi. Dia kata sebab Quran ni ada asbabun nuzul. Bila berlaku satu peristiwa dalam masyarakat Mekah atau Madinah ketika itu, maka sempena itu turun Quran.
Bila kita kalih balik, seolah-olahnya kalau tak berlaku peristiwa perbuatan manusia tadi, maka Quran tak turun. Maknanya penurunan Quran dipengaruhi oleh perilaku manusia. Maka terhasilnya ayat Quran adalah dilibatkan sekali dengan perbuatan manusia. Ada was-was dah tu. Kau ada was-was. Dia ada jawapan dia, tapi panjang tu cerita dia. Jawapan dia kena mengaji usul tafsir. Jangan risau, butir-butir peluru nak jawab tu ulama dah karang dah, cuma nak bongkar je. Jadi syubhat tu timbul kemudian, tapi peluru dia dah ada dalam kitab-kitab dah. Cuma kita punya kerja, kita bongkar peluru tu, tembak kat dia orang ni balik. Itu sepatutnya. Itu satu ya. Kemudian dia kata lagi, semua agama adalah sama dan menuju kebenaran. Yang tadi tu bahaya sebab apa? Bahaya sebab dia nak kata bahawa Quran ni pun sama nasib seperti Bible. Bible kita tahu, Bible ni ambil daripada anak murid, orang yang tak pernah jumpa dengan Jesus. Bible daripada riwayat daripada Saint Paul. Saint Paul tak pernah hidup satu zaman dengan Jesus. Kita tuduh Kristian. Quran pun sama juga. Macam mana sama? Iaitu ada campur tangan manusia dalam pembentukan ayat Quran. Ini bahaya. Semua agama adalah sama dan menuju kebenaran. Islam bukan agama paling benar. Amalan non-Muslim turut diterima Allah. Itu akhirnya kadang dalam Facebook pun dia kata orang kafir ni meninggal, moga-moga masuk syurga ke apa semua tu. Itu adalah bibit-bibit kepada pahaman ini. Tiada larangan bagi umat Islam untuk murtad atau mengamalkan agama lain. Itu yang menjadi perjuangan IFC dan sebagainya. Kemudian berhubung hukum fiqah, muslimah yang tidak memakai tudung tidak dianggap mengingkari kewajiban agama kerana rambut bukan aurat. Ini ringan lagi. Kalau di Indonesia lagi dahsyat. Dia kata mengapa bila buat haji, buat umrah, yang perempuan ni kena balut semua, yang lelaki ni boleh nampak ketiak pula, rambut dogol gitu. Dia boleh ini. Sebab tu dia akan relate nanti dengan fahaman pluralisme itu dalam kotak yang sebelum tu. Jadi maknanya daripada liberal ni dia akan pecah. Bila dia buka jalan, kita pertikaikan autoriti agama, maka dia buka jalan pada fahaman orientalis, iaitu yang anti hadis. Dia buka kepada aliran feminis yang anti lelaki ataupun memperjuangkan kesetaraan gender. Dia akan buka ruang kepada liberalis tu sendiri. Ya. Itu yang saya sebut. Satu lagi, pluralisme. Yang memperjuangkan pluralisme. Itu anak-anak daripada liberal. Liberal ni dia punya pemandu dia punya peneroka dia untuk mencabar agama. Kena pula kita ni jenis malas pakai tudung kalau bagi perempuan. Ngapa pula dia fikir rasional pula? Kenalah, itu jadi penyakit pula. Sedangkan kalau kita ikut ulama dalam tafsiran fiqah kita ada hikmah di sebalik hukum-hukum fiqah. Ada hikmah. Hikmah maksudnya apa? Bila kita beramal dengan Islam ni, kita yakin ada penawar kebahagiaan di sebalik itu. Kita bila dekat rumah, kita tayang filem hantu, anak kita tengok kan. TV pula, TV besar tu berapa inci tu. Bila Pontianak tu sergah, dia kata kan. Apa anak kita buat? Apa anak kita? Reaksi fitrah dia. Apa dia? Dia tutup mata, tapi celah tu dia tengok macam mana rupa dia. Tapi dia tutup. Maksudnya apa tuan-tuan? Menutup ini, melindungi ini, menutup ini adalah salah satu daripada fitrah kita ni untuk melindungi diri kita. Walaupun hantu tu tak keluar daripada TV, tapi bila dia rasa secure bila dia tutup. Jadi Allah tahu tabiat perempuan ini lemah. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Dia sentiasa menjadi buruan, dia menjadi selalu digodam, diganggu oleh jantina lelaki. Maka kasih sayang Allah, sedangkan lelaki dan perempuan dicipta dengan hikmah untuk meneruskan zuriat. Maknanya kena ada di kalangan manusia ni, mesti ada perempuan, tak boleh lelaki saja. Tapi untuk ada perempuan ni, Allah nak melindungi perempuan yang lemah ini, antaranya disyariatkan dengan menutup aurat. Dia ada pula fiqah dia, takat mana macam mana, itu fiqah lah pula. Tapi syariat dia tadi tutup
kasih sayang Allah untuk melindungi wanita. Jadi kalau kita dengar dia sebut ni, bagi dia pula, bagi golongan liberal dalam fiqh antara juga, dia kata lelaki turut mempunyai tempoh iddah seperti perempuan, iaitu selama 130 hari. 130 hari. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah kalau kalau bercerai hidup 3 kali suci. Kalau bercerai mati 4 bulan 10 hari. Jadi tuan-tuan nak pilih mana? Nak 3 kali suci ke? Ni punya bengong jadi liberal sampai dia dah tak hormat dah dia punya nature tadi. Sebab dalam hikmah iddah ini antaranya Allah nak memuliakan manusia supaya zuriat manusia tadi tidak bercampur. Jadi rahim, minta mak cakap, rahim itu tadi perlu disucikan daripada saki-baki air mani bekas lelaki dia, bekas suami dia. Supaya bila lahir anak, boleh jelas ini bin siapa. Kalau tak, jadi kita ni macam kucing lah. Bila si pe'ah kucing ni bunting, pak dia siapa? Si belang ke si tompok tak tahu. Jadi adakah manusia nak begitu? Jadi Allah syariatkan antara hikmah dia bukan illah tapi hikmah. Kalau illah maksudnya Allah terpaksa buat hukum tu untuk jaga masyarakat, Allah tak terpaksa. Tapi Allah ni punya bijaksana, bila dia buat itu kita kena yakin pasti akan disusuli hikmah, mesti ada kebaikan dia. Tapi bila datang liberal ni, dia tongkan terbalik agama ni. Akhir sekali, faham liberalisme dan pemikiran Islam liberal mengulangi siri kegagalan akal manusia menuju kebahagiaan tanpa bimbingan wahyu. Surah Hud ayat 43. Ini tentang apa ni ayat ni? Ayat ni tentang kata-kata anak Nabi Nuh AS. Bila berlaku banjir besar, air turun mencurah-curah, keluar terpancut dari bumi, maka berlaku banjir besar. Maka Allah nak selamatkan manusia daripada krisis ketika itu. Penyelesaian penyelamatnya atau disebut sebagai program penyelesaian Tuhan ketika itu ialah siapa nak selamat kena naik bahtera Nabi Nuh AS. Siapa naik selamat? Maka Nabi Nuh hulurkan tangan supaya anak dia naik. Apa jawapan anak Nabi Nuh? Dalam surah Hud ni Allah menghikayatkan kata-kata anak Nabi Nuh. Dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia berkata kepada Nabi Nuh AS, ayah dia, sa'awi, ayah aku akan naik bukit, ya'simuni minal ma'. Dengan usaha aku naik bukit tadi, dengan ukuran pertimbangan akal aku tadi, memang banjir besar, tapi akal aku nampak depan tu ada bukit. Dia pilih rasional akal dia bahawa dengan dia naik bukit akan selamat daripada bala ujian Allah tadi. Maka apa jawab lepas tu? Qala la 'asimal yawma illa man rahima rabbuh. Betul ke tuan ya? Betul ayat dia. Maksud dia, la 'asimal yawm, tidak ada keselamatan ataupun penyelamatan ataupun pelepasan pada hari ini melainkan mereka yang dirahmati oleh Allah. Endingnya tuan-tuan, maksud saya, bahtera Nabi Nuh AS pada hari ini ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahtera syariat ini sajalah kita akan selamat dunia akhirat. Maka adakah layak kita sudah diberi nikmat oleh Allah, datang penyelesaian dari langit, kita masih lagi dengan kedegilan pemikiran kita dan sikap kita enggan dan takabur untuk kembali kepada penyelesaian syariat. Dengan antaranya ialah perangkap daripada cara berfikir liberal. Antara cara untuk kita selamat ialah jangan kita menjadi golongan yang anti ulama. Jangan kita menjadi golongan yang benci kepada ulama. Kerana ulama diangkat martabat, disebut al-ulama umana'ur rusul. Ulama adalah pemegang amanah para rasul. Dalam hadis disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan kata-kata hikmah orang Arab, dia kata apa? Laulal ulama lakanan naskal bahaim. Kalaulah tidak kerana ulama yang menunjuk ajar pantang larang dalam hidup, ini perkara yang menempa kecelakaan, ini perkara yang menempah kebahagiaan dunia akhirat. Kalau tidaklah kerana ulama, nescaya manusia akan menjadi seperti al-bahaim, seperti binatang buas yang hidup tanpa ada batas
sempadan. Sekian saja yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan sampai maksud hari ini kot.